Dengarlah pesanku ini, jaga baik dirimu sendiri. Asnaf menjerit sepi, suaranya diam terpendam. Meniti hidup, bertemankan sepi tanpa sesiapa ada di sisi. Menghabiskan sisa-sisa hari tua selagi hayat dikandung badan. Namun sepahit mana onak dan duri yang ditempuhi, hidup mesti diteruskan. Di Pusat Jagaan Nur Hasanah, saksikan kisah suka, duka dan semangat insan bernama Muhyiddin Bahadur dalam usahanya membantu golongan warga emas yang ditinggalkan sekian lama di hospital tanpa ada waris yang datang menjemput. Saksikan paparan Al-Barakah minggu ini. Anak ibarat sehelai kain putih apabila dilahirkan. Setelah itu, ibu bapalah yang mencorakkannya. Namun setelah dicorakkan dengan pelbagai warna yang menarik, corakannya hilang entah ke mana. Semantik tersebut ada kaitan dengan Muhyiddin Bahadur. Dia merupakan seorang pegawai sosial yang berkhidmat di Hospital Ampang. Menyedari nasib warga tua yang tiada hala tuju, dia berinisiatif untuk menubuhkan Pusat Jagaan Nur Hasanah. Pusat ini menempatkan warga emas yang kebanyakannya ditinggalkan di hospital tanpa waris. Pada peringkat awalnya, penubuhannya ialah terdiri daripada penghuni-penghuni wanita yang bermasalah sosial, tiada tempat tinggal dan sebagainya. Dan pusat ini ditubuhkan oleh Persatuan Pegawai Kerja Sosial Perubatan Malaysia, yang mana ahli-ahlinya terdiri daripada pegawai-pegawai kerja sosial perubatan di seluruh hospital di negara inilah. Pusat yang terletak di Beranang ini menempatkan kira-kira 20 warga emas. Dengan adanya bantuan seperti Badan Koprat, NGO dan perseorangan merealisasikan hasrat Muhyiddin. Bersama Persatuan Pegawai Pembangunan Masyarakat Perubatan Malaysia, usaha gigihnya selama ini terlaksana dengan tertubuhnya pusat ini. Tugas yang disandang Muhyiddin sebagai pengerusi rumah jagaan ini bukanlah sesuatu yang mudah kerana terpaksa berhadapan dengan pelbagai ragam dan situasi. Tambah pula kadang-kadang dia orang sakit tengah-tengah malam. Ada beberapa kali kecemasan tengah malam, pukul 2 pagi, 1 pagi, 3 pagi yang agak kritikal. Kita terpaksa telefon ambulan, ambil mereka, bawa ke hospital. Kesungguhan dan kegigihan lelaki lewat 40-an ini disokong Lembaga Zakat Selangor sebagai penyumbang terbesar setiap tahun. Namun kesulitan pasti ditempuhi pada awal penubuhannya kerana mempunyai sumber keuangan yang terhad. Sebelum kita menerima bantuan dari Lembaga Zakat ni, memanglah kita rasa agak susah. Susah juga kita nak mengendalikan sebuah rumah kebajikan dengan maklumlah penghuni-penghuni pun semua bukan orang yang sihat. Semua orang yang sakit. Jadi kami agak berat, tugas kami beratlah mencari sumbangan. Dan kita terpaksa mohon sumbangan dia melalui korporat-korporat, melalui individu dan sebagainya. Di bawah program Asnaf Fisabilillah, pusat ini mendapat bantuan keuangan dari Lembaga Zakat Selangor sebanyak RM60,000 setiap tahun. Ia diperuntukkan sejak 2006 bagi menampung kos penyediaan rumah dan keperluan asas penghuni di sini. Alhamdulillah lah, selepas dapat bantuan ni, kita dapat menyediakan kemudahan yang lebih baik kepada penghuni dan rumah ini sendiri. Di mana dari segi makan dia, dari segi pakaian mereka, rawatan mereka untuk bawa mereka ni ke hospital ulang-alik. Dalam usaha Lembaga Zakat Selangor membangunkan ummah, sokongan dan pemantauan diberikan dari semasa ke semasa kepada pelbagai rumah perlindungan di sekitar Selangor.
zakat memperuntukkan untuk rumah-rumah kebajikan ini daripada asnaf fisabilillah. Asnaf fisabilillah bertujuan untuk membantu sudut operasi, sudut pengurusan rumah-rumah kebajikan. Dengan bantuan sebegini, pelbagai aktiviti dapat dijalankan bagi memenuhi keperluan setiap penghuni pusat jagaan Nur Hasanah ini. Maka dengan itu, sisa-sisa kehidupan penghuni rumah ini dihabiskan dengan pelbagai aktiviti berfaedah bagi mengisi masa lapang mereka dengan perkara bermanfaat. Lain daripada itu, kita ada aktiviti berkebun. Kita ada kebun sedikit lah, kita buat tanam pokok-pokok, buah-buah semua. Mereka mana yang sihat, yang ada keupayaan, dia akan tolong di kebun. Selain dari aktiviti harian, pusat ini juga tidak terkecuali dengan membuat program luar seperti berjemaah di surau dan beramah mesra dengan penduduk setempat. Ada kalanya kan saya bila pergi surau, pernah imam surau sana menawarkan saya supaya jadi imam. Saya rasa berbangga sekali. Universiti tempatan seperti UPM, UKM dan UM tidak terkecuali dalam memberi konseling kepada penghuni pusat ini. Ini bagi meningkatkan tahap kesedaran mereka dalam menghitung hari-hari tua. Program-program seperti ini harus diteruskan bagi memberi peluang kepada masyarakat menyelami perasaan warga emas yang kesepian ini. Walaupun sibuk dengan komitmen di hospital dan pusat jagaan Nur Hasanah, bukan menjadi alasan bagi Muhyiddin Bahadur melupakan tanggungjawabnya di rumah. Keseimbangan antara urusan kerja dan keluarga amatlah penting baginya agar keluarga tidak terabai. Maka dengan itu segala perihal rumah tangga dapat diatur dengan baik, terutama perkara yang melibatkan anak-anak. Ke rumah dia biasa dengan anak-anak mesra balik, tapi penat, memanglah penat dengan kerja pejabat kan. Sebagai pegawai sosial, Muhyiddin sering dianggap sebagai seorang yang tegas. Namun begitu sikap sebenarnya dapat dilihat apabila beliau bersama ahli keluarga. Rosiah Isnin, isterinya sentiasa memberi sokongan kepada lelaki ini. Walaupun penat balik, tapi dia dengan itulah tanggungjawab dia kan sebagai ayah. Kadang anak-anak nak pergi tuition ke, nak pergi apa-apa, nak beli barang ke apa, dia ikutlah. Selain dari menguruskan pusat jagaan Nur Hasanah, Muhyiddin juga sempat meluangkan masa melibatkan diri bersama penduduk setempat. Menguruskan sebuah pondok wakaf damai yang berdekatan dengan rumahnya adalah aktiviti sampingannya. Pembinaan pondok wakaf ini juga turut mendapat bantuan daripada Lembaga Zakat Selangor sebanyak RM3,000. Tujuan pondok ini dibina untuk kemudahan penduduk melakukan aktiviti-aktiviti yang berunsurkan keagamaan. Di tempat kami ni ada wakaf damai, itu ada tempat pengurusan macam dia uruskan budak-budak mengaji. Ada orang dewasa padu ain lah, ada orang baca tajwid apa semua kan. Semua dia ialah menguruskan. Itu aktiviti dia lah yang di luar selain pada rumah Nur Hasanah kan. Semoga kesungguhan Muhyiddin dan pusat jagaan ini dapat sokongan dari semua pihak bagi memperjuangkan nasib warga emas yang terdampar ini. Ingatlah pesanku ini, jaga baik dirimu sendiri. Terima kasih. Semoga saluran wang zakat yang disalurkan ke rumah-rumah kebajikan di sekitar Selangor mendapat sokongan dari semua pihak. Apakah makna negara membangun jika masih ada lagi insan yang tercicir dari arus kehidupan? Di manakah kita?
Sekiranya masih ada lagi golongan yang kurang bernasib baik yang memerlukan sokongan dan bantuan kita. Jadi, apa peranan anda? Bukankah membayar zakat itu wajib? Hanya dengan berzakatlah kita mampu untuk menyelamatkan sesama insan daripada segala bebanan hidup yang melanda. Teruskan bersama Al-Barakah untuk paparan minggu hadapan. Assalamualaikum. Dengarkan